Okey Nazrin, lama tak jumpa Nazrin. Terima kasih masuk kelas. Okey, so hari ni kita nak masuk 7.1 tentang keelektrikan. Okey, elektrik ni macam awak faham. Okey, alatan-alatan elektrik yang ada dekat rumah. Okey, so daripada mana sumbernya? Daripada mana asas untuk hadirnya adanya elektrik. Okey, so elektrik ni apa? Elektrik ini adalah sejenis tenaga. Okey, elektrik adalah sejenis tenaga. So tenaga ini apa pula? Ada berapa jenis tenaga yang awak tahu? Banyak ke tenaga? Okey, ada berapa jenis tenaga? Kita tahu banyak jenis tenaga. Kejap dia nak masuk. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, so tenaga ni maksudnya adalah keupayaan untuk melakukan kerja. So awak perlukan tenaga untuk melakukan kerja. Okey, tak ada tenaga. Contohnya awak tak boleh makan, so awak tak dapat tenaga. So bila awak tak ada tenaga, awak tak dapat melakukan kerja. So bila saya tanya tenaga itu apa? Adalah keupayaan untuk melakukan kerja. Dan apa unit dia? Siapa tahu unit bagi tenaga apa dia? Alia, Dini, Alia, Nazrin. Okey, unit untuk melakukan kerja adalah joule. Okey, adalah joule iaitu J besar. Okey, so elektrik adalah tenaga. Tenaga itu apa? Keupayaan melakukan kerja. Okey, kejap. Ada orang nak masuk. Okey, keupayaan melakukan kerja. Okey, kita teruskan. Okey, so ada berapa jenis tenaga yang awak ketahui? Ada orang masuk lagi. Sekejap. Okey, Aina masuk. Aina Bisyara. Okey, good. Okey. So, kenapa kita perlukan tenaga? Okey, macam manusia. Manusia perlukan tenaga untuk apa? Untuk menjalankan aktiviti seperti apa dia tenaga tu? Apa dia aktiviti yang kita perlu lakukan? Macam okey, untuk berlari, okey, so tumbuhan pula memerlukan tenaga daripada matahari untuk terus hidup, proses fotosintesis, betul? Okey, so kereta juga memerlukan tenaga daripada bahan api untuk bergerak, petrol. So ini adalah kegunaan tenaga. Okey, cahaya daripada lampu dihasilkan oleh tenaga elektrik yang bertukar kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Ini dia keperluan tenaga. Alright. So, saya nak tanya awak, ada berapa bentuk tenaga yang awak tahu? Boleh tak nyatakan pada saya apa dia bentuk tenaga yang awak tahu? Siapa tahu? Dini. Apa tenaga yang awak tahu? Benda yang bergerak, tenaga memiliki tenaga apa? Bateri memiliki tenaga apa? Air dalam keadaan tinggi. Durian berada dekat atas pokok tu, tenaga apa? Siapa tahu? Adelina, Faris. Cek kat, bagi tahu cikgu kat chat pun tak apa. Cakap pun tak apa. Ya Dini. Tenaga haba. Tenaga haba. Daripada mana tenaga haba tu? Daripada unggun api. Unggun api, objek yang panas. Okey, itu membekalkan tenaga haba. Very good. Okey, lagi. Siapa lagi? Kita ada 8 jenis tenaga. Tenaga cahaya. Yes, tenaga cahaya. Siapa lagi cakap gitu? Tenaga cahaya, kita ada tenaga bunyi yang menghasilkan bunyi. Tenaga kinetik. Yes, tenaga kinetik. Daripada mana wujudnya tenaga kinetik tu? Daripada mana wujudnya tenaga kinetik? Pergerakan. Yes, benda yang bergerak adalah wujud daripada menghasilkan tenaga kinetik. Okey, so awak dah faham so bentuk-bentuk tenaga tu, dan kita ada lagi contohnya tenaga nuklear, tenaga Aina, tenaga nuklear. Lagi Tenaga suria. Tenaga suria adalah tenaga daripada matahari.
Lagi, bagi tanya lagi. Pernah dengar tak tenaga keupayaan graviti? Pernah tengok tak awak duduk atas spring? Spring kau main kan, spring tu tiba-tiba dia boleh menjebakkan kereta bergerak bila dilepaskan. So bila spring tu dalam keadaan kita tekan, dia mempunyai tenaga keupayaan yang disebabkan oleh graviti. Tak ada graviti pun tak ada, tak apa, tenaga keupayaan. Okey, objek yang tersimpan tu. Macam air yang kita kepung dekat empangan menghasilkan tenaga keupayaan. Okey, nampak ni tenaga nuklear. Okey, Malaysia tak ada tenaga nuklear, tapi kita ada pusat kaji nuklear. Macam dekat Jepun, dia menggunakan tenaga nuklear untuk apa? Untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, kita masuk. Okey, terima kasih masuk. Alright, teruskan Syarif belajar bab baru bab 7 tentang elektrik. Okey, ni bab baru. So bab baru start dengan mood yang baru. Okey, awak punya modul semua tu dah siap ke? Saya nak minta awak hantar tau. Siapa yang ambil modul, saya minta awak hantar kat Pak Agad, saya nak tandakan modul awak. Apa tak siap tu siapkan. Okey, so pelbagai bentuk tenaga lagi, tenaga kinetik yang Dini cakap tadi. Kita ada tenaga keupayaan elastik, nampak tak memanah ni? Ini maksudnya yang disimpan dan dilepaskan. Macam awak main apa? Elastik kan? So elastik. Okey, tenaga haba. Okey, daripada matahari dari tenaga suria. Itu adalah contoh-contoh tenaga. Okey, kat gambar ni pula, ni gambar apa ni? Ni gambar apa ni? Ni gambar apa? Tenaga apa yang dimiliki oleh gambar yang pertama ni? Ni tenaga apa? Gambar ni tenaga apa? Siapa tahu? Ni gambar bateri kan? Dalam bateri ada tenaga apa? Tak boleh tengok? No. Dia menghasilkan tenaga elektrik. Tapi yang tersimpan di dalam bateri adalah tenaga elektrik, betul? Okey. Okay. Ataupun kat sini dalam ni adalah tenaga kimia. Okey, tersimpan dia. Okey, ni tenaga cahaya. Okey, sorry. Yang makanan ni baru tenaga kimia. Okey, ni elektrik lah, boleh tukar. So dalam makanan ada tenaga apa? Ada tenaga kimia. Oh yes, yang tersimpan. Sebab dia tersimpan. Okey, bila disimpan maksudnya dia memiliki tenaga kimia. Okey, awak dah faham yang ni? Jenis-jenis tenaga ni. Alright, now tadi adalah jenis tenaga. Sekarang kita nak tengok daripada mana tenaga-tenaga itu datang. Sumber tenaga. Okey, kalau awak nampak ada 4 jenis gambar rajah ni. So daripada mana sumber-sumber tenaga ini datang? Boleh beritahu saya. Gambar yang pertama tu tenaga sumber daripada mana datangnya? Gambar apa tu? Gambar orang ni, dia kena tiup punya kan? Ni gambar apa ni? Siapa yang jawab? Nak tuliskan chat. Tenaga apa? Angin. Betul, kena dengar. Okey, ini adalah tenaga angin. So angin juga kalau awak nampak dekat luar negara macam Malaysia ni, angin dia tak kuat. Dia dapat menggerakkan kincir angin. So bila kincir angin tu bergerak, dia juga akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, nombor 2 ni, gambar apa ni? Nampak nombor 2 ni gambar apa ni? Nombor 1, nombor 2 ni gambar apa ni? Sumber tenaga apa tu? Tak tahu. Gambar apa ni? Pernah tengok tak? Yes, daripada ombak. Betul. Okey, ombak juga boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okey, so ini adalah ombak. Nampak? Ombak. Macam Korea pula Okey, yang ketiga gambar apa ni? Gambar apa? Air. Nampak tak tahu ni? Air. Yes. So, air. Air juga merupakan sumber tenaga yang boleh menghasilkan tenaga elektrik. Ingat kita nampak elektrik ni? Okey, ini adalah air. Okey, nombor 4. Siapa nak jawab nombor 4? Sumber tenaga apa ni? Matahari. Ya, matahari. So matahari ni adalah cahaya. So matahari juga merupakan matahari adalah sumber tenaga juga yang boleh menghasilkan tenaga elektrik. Macam contohnya tenaga solar. Okey, kalkulator awak ada kalkulator solar. So dia perlukan cahaya letak kat bawah matahari baru kita boleh guna.
Okey, so ini adalah contoh sumber-sumber tenaga yang menghasilkan tenaga elektrik. Okey, so awak dah faham sumber, awak dah faham jenis tenaga, awak dah faham jenis apa dia maksud tenaga. Mari kita teruskan. Okey, yang ni lagi. Gambar apa ni? Sumber tenaga apa ni? Ada lagi sumber, ada 4 lagi. Okey, nombor 1 ni gambar apa ni? Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Cuba awak tengok buku awak, kalau awak ada refer buku teks awak kat situ. Okey, apa nama ni? Nombor 1 tu gambar sumber tenaga apa? Dia daripada mana tu? Apa tu? Tak dengar. Sumber apa tu? Okey, tak kisahlah yang mana orang jawab. Yang nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kenapa nombor 3 tu daripada macam benda-benda, nombor 3 ni terdiri macam hampas-hampas daun. Okey, najis-najis haiwan. Okey. So, yang mana orang jawab? Siapa nak tahu? Cikgu, saya tahu nombor 3. Saya tahu nombor 4, cikgu. Apa dia? Nombor 3. Nombor saya dengar. Nombor 3 ke apa jawab tadi? Okay, mari kita tengoklah So, semua dah nampak kan? Okey, nombor 2 ni adalah daripada bahan radioaktif. Ini adalah radioaktif bahan daripada radioaktif. Okey, so kalau yang awak nampak nombor 3 ni ini adalah sisa-sisa haiwan dan sisa tumbuhan. Ini kita panggil adalah biojisim. Ini daripada sumber biojisim. Okey, nombor 4 ni. Okey, ini adalah daripada mana dia ambil? Daripada geoterma, daripada bawah tu kan. So ini adalah geoterma. Okey, nombor 1 tu apa? Nombor 1 tu. Nombor 1 tu dia ambil daripada bawah tanah tau. Ini adalah daripada macam petroleum. Okey, dia ambil daripada gas asli, gas daripada bawah. So ini kita panggil apa ni? Terdiri pada apa? Ada satu lagi. Apa dia? Ini adalah bahan api fosil. Ini adalah bahan api fosil. So kita ada banyaklah 8 sumber tenaga. So awak kena hafal ni. Jenis tenaga dan sumber tenaga. Okey, biojisim, bahan api fosil, bahan radioaktif dan geoterma. Geoterma ni macam mana? Okey, awak pernah pergi Gadik tak? Dekat Gadik kan ada air panas kan? So geoterma ni dia ambil sumber daripada perut bumi yang mengalirkan air panas. Ini kita panggil geoterma. Maksudnya dekat kawasan-kawasan tertentu ada air panas, daripada sinilah boleh menghasilkan sumber tenaga. Sebab dia ada wap. Kalau tengok sini dia ada wap. Okey, cuma kita kita ada alternatif lain. Okey, macam negara lain diperlukan. Semua negara berbeza yang penggunaan sumber tenaga dia. Okey, kita teruskan. Okey, so daripada awak dah faham maksud tenaga, jenis tenaga dan sumber tenaga. Okey, now kita nak masuk cas elektrostatik. Okey, apa maksud elektrik? Awak faham. Sekarang ni awak kena faham, macam mana elektrik tu terhasil? Bagaimana elektrik tu terhasil? So, dia bermula dengan elektrik. Okey, kita ada satu cas. Apa maksud cas ni? Awak pernah tak kena, sekejap dia masuk. Awak pernah tak kena macam renjatan elektrik? Apa maksud tu? Awak pernah tak kena macam renjatan elektrik? Renjatan elektrik tu macam awak punya, bila awak gosok baju kan, baju awak licin. Lepas tu awak terasa macam baju awak tu macam bunyi klik klik. Lepas tu tiba-tiba awak nak buka tombol pintu, awak rasa macam ada renjatan. Okey, awak buka pintu kereta pun ada renjatan. Itu maksudnya adalah cas yang statik. Tapi bila disebabkan oleh geseran, dia mengalami elektrik. Daripada cas yang pegun, cas yang statik, tapi disebabkan oleh ada daya geseran, okey, dia boleh menghasilkan elektrik. So, ini yang kita sebut cas elektrostatik. Daripada pegun, dia bergerak. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ada geseran. Ada daya tolakan dekat situ. Okey, so kita tengok ni
So kita masuk tadi dah jenis sumber. Alamak, saya nak masuk lagi tu. Okay. Okay, very good, very good. Okay. Alright. So kita teruskan. So, cas elektrik ni terdiri daripada dua. Okay, kita tahu proton dan elektron. Alright. Cas elektrostatik ni ada dua jenis, proton dan elektron. Okay. So, proton bercas positif. Cikgu positif COVID ke? Bukan. Ini adalah cas. Cas ada dua jenis. Positif, negatif. Positif bersimbol, ini positif. Okay, proton. Okay, satu lagi. Cas apa? Kalau satu proton, satu lagi apa dia? Apa dia? Ya Nazrin nak cakap. Apa dia? Negatif bercas. Okay, cas negatif kita panggil apa? Elektron. Okay, simbol negatif adalah elektron. Alright, so elektron. Okay, so kalau awak nampak saya punya ni dekat tengah-tengah ini adalah cas positif kan? So dia ada arah. Okay, kita tengok dulu. So, daya tarikan dan daya tolakan antara cas elektrik dikenali sebagai daya elektrostatik. Okey, cas-cas ini ada tarikan dan ada tolakan. Siapa tahu cas apa yang menolak, cas apa yang menarik? Kamu boleh terang kat saya. Dia ada, kita tahu cas ni ada tolakan dan tarikan. Bagaimana yang dikatakan tarikan, yang bagaimana dikatakan tolakan? Adelina, macam mana dikatakan cas ni menolak? Siapa nak beritahu saya? Macam mana yang dikatakan cas ini menolak antara satu sama lain? Faris? Afiq? Alia? Aina? Alia Sarah? Dini? Okey. So, andaikan cas-cas ini menarik atau menolak, awak bayangkan. Okey, perempuan dengan perempuan dia tak boleh couple. Okey, so cas yang sama dia akan menolak. Perempuan dengan lelaki, yes, boleh couple, berpasangan ni lah. Okey, so cas yang berlainan boleh menarik. Nak faham dia. Okey, cas yang sama menolak, cas yang berlainan akan menarik. So, awak kena faham. So, daya tarikan ni bila berlainan cas. Daya tolakan bila sama cas. Macam mana nak katakan sama cas dengan tolak cas ni? Nanti kita tengok. Okey. So, macam mana kita nak bagikan daripada elektrostatik ni dia boleh ada daya tarikan dan daya tolakan. Saya dah bagi tahu awak tadi, awak kena kenakan geseran. Apa contohnya? Apabila ada dua bahan, okey, berlainan jenis, digosok bersama, so kita kenakan geseran, elektron yang dipindahkan daripada satu bahan ke satu bahan yang lain, manakala proton tidak akan bergerak. Okey, so proton, ini contoh ni, mari kita tengok ni Okey, so cas yang sama menolak cas, tak kisahlah positif ke negatif, maksudnya cas yang sama. Okey, cas yang berlainan mesti positif dan negatif, dia akan saling menarik antara satu sama lain. Okey, so kita tengok ni. Okey, bahan yang menerima elektron akan bercas negatif. Okey, bahan yang kehilangan elektron akan bercas positif. Alright. So, bahan yang mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama pula dikenali sebagai neutral. Okey, so kita ada macam ni. Saya dah beritahu awak mula-mula kan? Okey, proton dia tak bergerak. Elektron sahaja yang bergerak. Okey, nantikan lepas awak tengok kelas saya ni, awak tengok video nanti. Nanti saya juga akan hantar video yang ada simulasi kat situ. Kalau saya tunjuk awak video kat sini, saya risau sangkut. Okey, so dia ada 3 jenis keadaan. Okey, dia terima cas dan kehilangan cas. Okey, dekat sini dia menerima cas dan kehilangan cas. Okey, cas apa yang berhilang dan terima ni? Cas elektron. Sebab elektron yang bergerak, move. Okey, proton dia tak bergerak, dia akan terima. Okey, so tapi bilangan proton, kalau proton 5, elektron 5, maksudnya dia dalam keadaan neutral. Okey, kalau dia lebih banyak elektron negatif, so benda tu adalah bercas negatif. Kalau dia banyak proton, maksudnya dia bercas positif. Okay, macam mana kita nak tengok tu? Kita tengok keadaan ni. Ini maksud dia. Okey.
Nampak tak kat sini? Ada positif ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So positif 5. Elektron ada berapa? Elektron ada 2. So positif menang. So maksudnya dia bercharge positif. Nampak? Okay. So tengok yang nombor 2 ni pula. Elektron. Elektron ada berapa? Pink. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, positif ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So siapa menang? Negatif menang. So bila dia negatif banyak, dia bercharge negatif. Faham? Okay, macam mana dikatakan neutral? Neutral adalah positif dan negatif dia, bilangan positif dan negatif adalah sama. Sama masuk tu? Okay. Right, good. Okay. So nampak kat sini. Kita tengok bahagian elektrik sebelum baru masuk tu. Farah Nur Fahana. Lama tak jumpa. Okay. Bagus. Welcome. Okay. So bila neutral maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Positif 5. Negatif pun 5. So bila sama dia dikatakan neutral. Neutral ni maksudnya tiada charge. Okay. So dia bercharge. Positif pun tidak. Negatif pun tidak, dia bercharge neutral. Okay, adik pun masuk. Alhamdulillah. Okay, welcome adik. Saya boleh 100 orang kat sini. Okay, so kita teruskan. Macam mana yang kita katakan sesuatu objek tu boleh menerima dan kehilangan charge elektron. Okay, apa perhatikan kat sini Okay, kan saya dah kata semua objek ada charge. Semua objek ada charge. Tetapi bila yang dikatakan dia kehilangan atau menerima charge, bila dia dikenakan geseran. Bila kita kenakan geseran maksudnya kita menggosok objek tersebut. Okey, contohnya tengok ni. Ada 2 objek. Yang pertama kain berbulu dan yang kedua sikat. Okey, sikat ni dalam keadaan neutral. Okey, apa maksud neutral tadi? Bilangan proton dan elektron adalah sama. Faham? Neutral adalah proton dan elektron sama. Okey, saya ada kertas kat sini. Kertas juga dalam keadaan neutral. Alright, kertas neutral maksudnya proton dan elektron sama. Okey, ini maksudnya sebelum digosok dengan kain berbulu. Okey, kita nak menghasilkan elektrostatik ni. Okey, apa saya buat? Saya ambil sikat tersebut dan saya gosokkan dengan kain berbulu. Bila saya gosokkan dengan kain berbulu, dia telah mengalami geseran. Okey, so charge ini akan berpindah. Okey, perpindahan charge dan kehilangan charge ini bagaimana? Okey, tengok Selepas digosok dengan kain berbulu, didapati kalau tengok ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So positif ada 7. Negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak? Bilangan positif negatif sama. Lepas saya sikat, Lepas saya gosok dengan kain berbulu, okey, kita dapati positif. Berapa bilangan positif kat sini? Boleh kira tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Positif 7. Okey, negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nampak tak? Bila dah digosok dengan kain berbulu, charge negatif lebih berpindah daripada kain berbulu tu pergi kepada sikat. So sekarang ni, sikat telah bercharge negatif. Bila sikat bercharge negatif, nampak tak? So saya kata tadi apa? Kalau charge yang sama menolak, charge yang berlainan menarik. So sekarang ni sikat telah dichargekan negatif. So apa yang terjadi bila kita dekatkan sikat pada cerbisan kertas yang neutral, okey, sikat charge negatif. Yang bercharge positif ni akan tertarik kepada sikat. Sebab itulah kalau awak tengok, awak buat eksperimen, awak ada pembaris, kita pembaris ke sikat ke, kita gosokkan dengan kain berbulu, kita dapat tarik kertas tu. Inilah konsep dia. Okey, daripada sikat menarik cerbisan kertas yang neutral dan wujudnya daya tarikan antara charge positif pada kertas tu pergi kepada sikat. Faham tak ni? Ada soalan tak? Adik, Dini semua faham tak? Boleh kita teruskan? Okay, so faham, very good. Okay, so daripada charge neutral, kita kenakan geseran, so charge positif tadi berpindah. Okay, kita teruskan. Okay,
ada satu alat untuk mengesan cas-cas yang tarikan cas-cas ini. So apa nama alat itu? Kita namakan dia elektroskop. Okey, elektroskop ini awak dapati dia ada kerajang emas dekat sini, dia ada serpihan emas dan dia ada bahagian penebat dan ceper logam. Okey, macam mana dia berfungsi? Okey, kita tengok ni. Ada tak dia? Okey. Apa fungsi elektroskop? Mengesan kewujudan cas elektrik pada suatu objek. Dia tahu. Oh, kalau ada cas yang sama, awak dapati kerajang emas ni akan terpesong. Kalau cas yang berlainan, dia akan menarik. Okey, so dia tak terpesong pun. Okey, mari kita tengok ada tak contoh dia. Okey, tengok ni contoh dia ini guna elektroskop mengesan kehadiran cas. Okey. Apa dia fungsi tadi tu? Dia mengesan kewujudan cas elektrik pada suatu objek. Okey, macam mana keadaan dia mungkin? Okey, nampak tak? Ini kerajang emas Yang ini adalah kerajang emas. Kerajang emas. Okey, so awak perhatikan dalam dekat sini kita kira bilangan positif dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita ada 6 cas positif kat sini. Alright, so elektron ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elektron pun ada 6. So, elektroskop ini, keadaan cas dia adalah neutral. Okey, apa saya buat? Okey, saya ambil satu pembaris. Okey, jalur neutral ini saya lekatkan pada ceper dekat atas ni. Ini ceper dia ceper logam. Proton tidak berpindah. So, yang saya dapati, okey, nampak? Jalur neutral tadi ni bercas positif. Sebab apa? Dan ke mana negatif dia? Negatif dia berpindah kepada ceper ini. Okey, nampak tak? Kerajang emas tidak mencapah kerana cas positif dan cas negatif tertarik antara satu sama lain, yang A ni. Okey, kalau yang kita lekatkan jalur bercas positif ini, okey, jalur ni bercas positif, kita lekatkan pada ceper ini, didapati, so ini positif, dekat atas ni cas dia negatif, so cas dia yang berbeza. Okey, kerajang emas mencapah kerana cas yang sama akan menolak antara satu sama lain. So dekat sini akan jadi positif. Okey. So elektron tertarik. So bila positif dengan positif dekat sini, dia akan mencapah. Nampak? Bila saya letakkan jalur bercas negatif, elektron akan mengalir. So bila kat sini awak tengok bilangan sekarang ni elektron dekat sini pun sama. Elektron dengan proton sama, so dia juga akan mencapah. Kat sini kalau dia sama, neutral, kalau neutral dia tidak mencapah. Tapi kalau kedua-dua dia ada cas positif atau cas negatif, kerajang emas ini akan mencapah. Inilah dia elektroskop untuk mengesan kewujudan cas-cas positif ke cas negatif. Awak faham dah lepas ni? Contohnya ini, awak letakkan atas ceper logam tu. Kalau pensel ini adalah neutral, dia tidak akan mencapah. Tetapi kalau pensel ini ada cas positif ke negatif ke, so dia akan mencapahkan elektroskop ceper logam itu. Kerajang emas tu, okey? Boleh faham tak? Ada 3 keadaan nak terangkan bagaimana kewujudan dia, kita boleh gunakan elektroskop. Nanti awak try tengok gambar dekat ni. Macam mana elektroskop berfungsi ni? Ada gambar dia, video dia. Okey, kita teruskan Sekarang ni kita tengok cas ni je. Ini elektroskop daun emas. Ini orang nak jumpa dululah alat-alat sebelum nak kenalkan ni dulu kan. Okey, ini dia punya macam mana nak kenal. Okey, so kalau saya kata elektrostatik ni, elektrik ni adalah benda yang memang ada dalam kehidupan kita. So apa contoh-contoh elektrostatik? Awak pernah tengok cerita Back to the Future tak? Pernah tengok cerita Back to the Future? Dia boleh pergi pada masa yang lampau, betul? Masa akan datang. Okey, so daripada masa waktu bila dia nak pergi tu? Dia akan tunggu apa? Masuk dia ni Haikal. Dia ni masuk. Okey. Nampak?
So antara contoh elektrostatik dalam kehidupan harian kita adalah ni gambar apa ni? Gambar apa ni? Siapa tahu? Gambar apa ni? Ini adalah gambar. Orang tak tahu? Apa dia? Kilat. Yes, ini adalah gambar kilat. Thank you Nazrin. Okey, ini adalah kilat. So kilat ini terjadi disebabkan oleh cas-cas elektrostatik yang berbeza. Nampak tak? Awak nampak kalau kilat, awak nampak kalau awak tengok kat tanah yang lapang, daripada atas tu dia sambal ke tanah bumi. Kalau kena kilat tu pun boleh meninggal kan? Okey, so bagaimana kilat ni terjadi? Kilat ini adalah fenomena yang berkaitan dengan cas elektrostatik. Okey, kita dapat mesti ada geseran. Macam sikat tadi, mesti ada geseran. Saya gosok sikat dengan kain berbulu tadi kan? So, geseran antara awan dan udara menyebabkan awan dicas dengan cas-cas elektrik. Okey, geseran antara awan dengan udara dekat atas menyebabkan awan dicas dengan cas-cas elektrik. Tapi cikgu, tadi cikgu cakap kalau macam sikat, okey, sikat tu dengan kain cerbisan kertas. So dia akan menarik, betul? Cerbisan kertas tu akan tertarik. So sekarang ni kalau awan tu tadi telah mengalami geseran dengan udara dekat atas langit. So bagaimana awak bayangkan bagaimana dia boleh menyambar ke bumi? Sebab kita tengok awan dengan bumi. Bumi kita ni juga ada cas. So bila awan telah dicas dan bumi pun ada cas, so bila cas yang berbeza dia ada tarikan. Okay, so bila ada tarikan, nampak kilat berlaku kerana daya tarikan yang wujud antara cas positif pada bumi dan cas negatif pada awan. So awak bayangkan dekat awan ini, atas ni awan, so dia adalah bercas positif. So bumi ini adalah cas negatif. So kan beza. Cas positif dan negatif yang berbeza ini dia akan menarik. So berlakulah kilat. Ini contoh kejadian yang pertama iaitu kilat. Kilat terjadi disebabkan oleh apa? Perbezaan cas lah. Okey, tarikan. Nampak ni. Ni contoh dia. Ada pun. Okey, bahagian atas awan bercas positif. Nampak tak? So positif dah naik atas, negatif kat bawah ni negatif. So bumi memang akan bercas positif. So bila cukup tarikan dia akan menghasilkan kilat. Okey, boleh faham? Okey, ini satu fenomena yang pertama. Okey, kita tengok. Sebab itulah kalau awak perhatikan bangunan-bangunan besar, okey, KLCC ke, KL Towers ke, bangunan daya bumi ke, bangunan apa yang dekat Melaka ni tak berapa tinggi sangat. Okey, so dia mesti ada konduktor kilat. Kenapa kena ada konduktor kilat? Apa boleh beritahu saya? Awak bayangkan kalau kilat tu kena pada bangunan. Apa terjadi pada bangunan tu? So bayangkan kenapa kita kena ada konduktor kilat. Apa fungsi konduktor kilat ni? Siapa boleh beritahu saya? Saya rasa lah cikgu, kenapa buat macam ni bentuk dia. Siapa nak sorry kat saya? Faris? Afiq, Dini? Kenapa ada konduktor kilat? Ya Nazrin? Tak apa cikgu. Sampah. Dia nak elakkan daripada disambar. Okey, so kalaulah bangunan ni kena sambar, dia ada konduktor kilat, so kilat ini akan pergi pada konduktor dulu. Awak nampak? So bila kilat petir, petir. So petir kilat ni dia akan pergi pada konduktor kilat. Apa konduktor kilat ni buat? Dia akan mengalirkan elektrik tadi terus pergi ke bumi. So dipasang pada bangunan untuk menyediakan suatu lintasan bagi cas-cas elektrik daripada kilat masuk ke dalam bumi. Okey, so kita macam tarik. Okey, konduktor kilat ni dia tarik. So bila kilat nak pancar je kena pada konduktor dulu. So tak kena lah pada bangunan. Okey, so apa yang terjadi? Cara ini dapat melindungi bangunan daripada disambar kilat. Alright? Ini dia. Okey, nampak? So kita yang bila kilat kita pasang konduktor kilat. Okey, mesin Wimshurst ialah alat yang menjana voltan tinggi. Ini pula daripada kilat tadi dia boleh menghasilkan voltan yang tinggi pula.
macam awak tengok Back to the Future, kenapa kereta tu, ini kereta Back to the Future, dia ada pasang tiang kat belakang. Sebab dia tahu pada sekian-sekian akan berlaku kilat yang besar. So bila waktu sama tu dia kereta tu berjalan, kilat tu konduktor dia ni kena pada kilat tu, so dia boleh back to the future. Orang tengoklah cerita tu. Okay, alright, so kita teruskan. Okay, so kadang-kadang kan awak faham tak, TV, kadang-kadang tuala, semua ni kan dia ada cas-cas elektrostatik. Kadang-kadang cas ini kita macam rasa renjatan. So apa kita nak selesaikan masalah apa yang berkaitan dengan elektrostatik ni? Macam mana kita nak selesaikan? Okay, contohnya skrin TV cepat berhabuk. Okay, kerana cas negatif pada habuk tertarik ke cas positif pada skrin TV. Okay, kat rumah siapa ada air purifier? Siapa rumah dia ada air purifier yang merangkap habuk tu? Rumah siapa ada? Rumah siapa ada air purifier tu? Rumah awak ada tak? Ini menggunakan konsep cas elektrostatik lah. Sebab habuk kita dekat dalam rumah, dia pun ada cas. Okay, cas positif. Okay, so habuk ni adalah bercas negatif. So cas negatif ni dia akan bergerak, betul? Kalau cas positif dia tidak bergerak. So habuk-habuk ni akan terbang dan awak sebenarnya air purifier tu dia mengeluarkan ion yang bercas positif. Okay, so bila positif dan negatif dia akan melekat, tertarik dan dia akan disedut ke dalam air purifier tu. Ini konsep dia. Okay, nampak skrin TV cepat berhabuk. Kenapa cepat berhabuk? Awak tengok sebab cas negatif pada habuk tu tertarik ke cas positif pada skrin TV. Okay, so gunakan kain mikro gentian yang merupakan bahan anti elektrostatik supaya skrin TV tadi tidak cepat berhabuk. Ini kadang-kadang awak pernah dengar tak kain Norvex ni kan? Ini dia banyak konsep dia macam ni. Dia menghilangkan, sebab itulah akan kekal lama sebab dia menghilangkan cas-cas tu. Itu mikro gentian ni. Kita nak cerita yang tu kan? Okay, so apa tajuk kita hari ni? Tajuk kita bab elektrik. Awak dah faham tentang apa itu tenaga, jenis tenaga, sumber tenaga dan daripada mana hasilnya cas-cas elektrostatik. Okay. So, cas-cas elektrostatik ini bila kita kumpulkan sebenarnya dia akan boleh menghasilkan arus elektrik. So arus elektrik ni kalau mengalir dia boleh menyebabkan sesuatu alat tu berfungsi. Kalau tak ada arus mengalir, alat tidak boleh berfungsi walaupun ada elektrik. Okay, so daripada sini cas elektrik diperlukan untuk membolehkan peralatan elektrik berfungsi. Nampak? Okay, tenaga yang diperlukan untuk mengalirkan. Kenapa adik? Ada soalan ke adik? Apa soalan tu? Adik ada soalan? Ada? Okay, nampak Nampak tak sekuen dia? Awak kena faham, bab-bab mula ni kena faham. So tenaga yang diperlukan untuk mengalirkan cas elektrik. So nak gerakkan cas elektrik tu kita perlukan tenaga. Okay, bila dapat tenaga untuk gerakkan cas elektrik, daripada situlah kita boleh menghasilkan, boleh menggerakkan mesin. Dan daripada mana pula sumber tenaga itu? Daripada penjana elektrik, sel kering dan sel suria bateri. Okay, daripada penjana tenaga kuasa, itulah yang boleh menghasilkan, yang boleh menggerakkan arus elektrik dan menghasilkan tenaga elektrik. Okay, benar. So, betul tak arus tu ada? Nak tunjuk arus tu ada, kita gunakan ada satu alat iaitu galvanometer. Bila galvanometer bergerak, terpesong jarum dia. Okay, so maksudnya ini dia. Okay, ini. Sekejap So, awak fahamkan bahawa so kadar pengaliran cas elektrik melalui satu konduktor menghasilkan arus elektrik. So macam apa alat untuk mengukur arus elektrik ni? Voltan, arus, kita nak ukur guna apa? Kita gunakan. So daripada situ awak faham tentang penggunaan kuantiti elektrik, peralatan elektrik untuk mengukur. So, apa simbol kat sini?
V kan? So V menunjukkan apa? V adalah voltan. Okey, voltan ni apa? Beza keupayaan untuk menggerakkan cas-cas elektrik. Kalau bateri awak beli bateri 3 volt. Itu maksudnya kalau habis voltan, habislah tenaga untuk dibekalkan untuk menggerakkan cas elektrik tadi. Nampak? Awak masukkan bateri dalam kereta kontrol. Awak mainlah kereta kontrol tu. Bila bateri dah habis, kereta kontrol dah tak boleh bergerak. Maksudnya tenaga telah habis digunakan untuk menggerakkan cas-cas elektrik tadi supaya kereta kontrol awak berfungsi. So, boleh faham? Kita perlukan tenaga untuk menggerakkan cas-cas elektrostatik. Okey, kalau tak ada tenaga, cas-cas tadi tidak bergerak. Bila cas-cas tidak bergerak, tiada pengaliran arus, maka tiada tenaga elektrik dihasilkan. So inilah dia. Nak membuktikan kita gunakan ammeter, voltmeter. Okey, so ini adalah sebenarnya ini A sini ni, ammeter ni, salah gambar ni. Okey. Okey. So kita sampai situ dulu. Kita tak nak masuk ni. Esok kita masuk tentang hubungan antara arus, voltan dan rintangan. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Okey. Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan saya nak tanya awak satu soalan. Saya nak tanya awak satu soalan. Okey, so ada berapa jenis tenaga? Ada berapa jenis tenaga? Okey. Ada berapa jenis tenaga? Ada berapa jenis tenaga? Berapa jenis tenaga? Siapa ingat ada berapa jenis tenaga? Kenapa gambar saya tak keluar dia? Cepat. Siapa ada berapa jenis tenaga? Siapa ingat ada berapa jenis tenaga? Kenapa saya tak ada gambar ni? 9. Apa dia tenaga-tenaga tu? Cuba sebutkan. Tenaga bunyi, tenaga Lagi? kinetik, tenaga elektrik, tenaga cahaya, tenaga kimia, tenaga haba, tenaga keupayaan elastik, tenaga keupayaan graviti dan tenaga nuklear. Very good Alia. Bagus. Okay, so daripada jenis tenaga tadi, ada berapa pula yang sumber tenaga? Betul tak? Siapa tahu pula sumber tenaga? Adelina, Aina, Alia, kalau dia orang tak tahu Ada Alia. 8. Ada 8. Ada 8, ada semua. Siapa boleh sebutkan saya tak? Ada berapa? Sebutkan. Angin, Angin, very good. matahari, geothermal, air, radiasi, bahan Yeah. api fosil, bahan radioaktif, ombak. Ya. Dan apa satu lagi? Ombak. Ombak. Okey, betul. Itu adalah sumber tenaga. So, awak dah faham jenis sumber. Okey, so kita masuk elektrostatik. Siapa boleh beritahu saya pula, apakah itu elektrostatik? Elektrostatik kan cas yang pegun kan? Okey, apa dia elektrostatik? Ya. Saya terbagi tahu pula tadi, apa dia elektrostatik? Terdiri daripada apa dia? Kena cakap ni, kalau tidak awak tak faham. Dan tolakan. Tolakan, tarikan. Tolakan dan tarikan apa tu? Antara apa tu? Cas elektrik. Yeah. Tolakan dan tarikan antara cas elektrik. Ada berapa pula jenis cas? Ada berapa jenis cas? 3. 3. Cas ada 2 je. Itu keadaan cas. Okey, keadaan bila objek kan, kita ada 2 je cas. Iaitu apa dia 2 tu? Cepat. Ini siapa? Ada 2 cas tu. Cas apa tu? Satu apa? Satu lagi apa? Cas yang sama menolak. Positif. Satu lagi? Yes, positif. Lagi satu? Negatif. Kita ada positif, kita ada negatif. Okey, kita ada 3 situasi. Situasi pertama, positif lebih banyak.
Apa nama keadaan dia? Ada situasi pertama, charge positif lebih banyak. Kita panggil apa? Objek tu bercharge. Positif. Yeah. Kalau yang kedua, elektron lebih banyak. So kita katakan elektron tu, objek itu bercharge. Negatif. Yes. So keadaan ketiga di mana positif dengan bilangan bilangan proton, bilangan elektron sama. 5-5. Apa keadaan dia? Neutral. Very good. Keadaan dia adalah neutral. So antara proton dengan elektron, yang manakah boleh bergerak berpindah? Proton boleh berpindah tak? Elektron boleh yang mana, proton ke elektron yang boleh berpindah? Neutron. Proton boleh berpindah. Elektron. Okay. So saya ada satu alat untuk mengesan proton elektron ini, kewujudan proton dan elektron ini, charge ni. Apa nama alat tu? Elektroskop. Yes, elektroskop. Iaitu dia boleh mengesan charge positif dan negatif. Okey, faham yang tu? So, lagi satu, bila dah tahu tentang charge elektrostatik ni, so apakah contoh kejadian yang menyebabkan elektrostatik ni? Apa contoh dia? Dalam kehidupan kita, apa contoh? Ada terangkan Kilat. tak? Ya, kilat adalah contoh-contoh yang ada dalam kehidupan kita. Selain daripada kilat, apa dia? Kalau awak nampak, sebenarnya banyak dalam buku teks ada banyak tu kan. Okey. So, kalau awak nak perhatikan macam tangki lori, tangki minyak. Okey, yang bawa petrol tu, dia ada rantai dekat bawah dia. Okey, dia ada rantai kat bawah dia supaya charge elektrostatik ni dia akan mengalir. Okey, apa saya nak lepas ni? Saya nak awak jawab soalan-soalan yang saya berikan, dan sebenarnya nanti ada modul yang kedua saya nak bagi ke awak. Siapa yang dah ambil modul yang pertama hari tu? Bab 6 semua dah ambil ke? Dah ambil? Ada yang tak ambil lagi? Patutnya awak kena pulang kat saya. Okey, tak apa yang tu. Okey, nanti jawabkan soalan yang live worksheet saya tu Nanti dah siap yang live worksheet tu, itu saya tak dapat markah, awak kena hantar kat saya. Okey, kita berhenti kat sini. Ada soalan tak? Jangan lupa isi kehadiran nanti. Ada soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan kita berhenti kat sini. Terima kasih. Terima kasih, Bye. Cikgu. Sama. Cikgu. Okay. Bye. Kenapa muka saya tak keluar kat sini? Jangan lupa isi kehadiran ya. Okay. Okey. Sama. Adib. Mana muka Adib? Tengok sikit muka Adib. Dah left. Ya. Nazrin. Oh, Nazrin masuk. Very good Nazrin. Kenapa Abang tak jumpa? Aina aku panggil dia Nazrin adik masuk kelas Baguslah. Tak ada lah. Tadi dulu baru pakai saya kerja. Ya ke. Masuklah Nazrin, dapatlah belajar sikit. Internet ada tak ada? Ada. Cuma kadang-kadang saya punya line ni kan selalu lambat. Walaupun 4G tapi lambat. Oh ya ke. Hmm. Okey. Tak apa. Terima kasih Nazrin masuk. Sama. Okey, nanti buat kerja cikgu bagi tu Okay. Bye. 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 Nampak tak muka cikgu sekarang? Tak. Nampak garisan Saya tak tahu lah macam mana nak tukar setting ni. Sebab ni jadi macam ni pula. Tak apa, nanti cikgu tengoklah macam mana. Okey, terima kasih ya. Bye. Dah buat kerja. Kita jumpa lagi. Esok ada kelas lagi Esok lah online lagi. Okay. Okay, bye-bye. Bye-bye Abang Bomba. Bye-bye. Ish.
keluar gambar saya ni. Rina, mana yang lain? Kakak, kenapa gambar Umi tak keluar ni, Kak? Gambar Umi ni tak keluar lah. Ni gambar Umi ni tak keluar. Ini lah, jadi macam ni. Itulah letak komputer. Ni nak buat apa? Dia main handphone ni. Susah. Ini sangat sulit. Dah masuk. Tak ada eh. Tengok ni, dia keluar macam ni lah. Bukan balik akan nas. Tengok saya dah masuk balik macam sini juga. Jangan kacau dia macam dia setting gambar muka kita ada mak. Tak ada tutup ni. Betul dah macam tu. Virus ke ni? Just need to call. Kita beri ekor satu. Ikut dah.